السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita tengok kitab kita Asas Aqidah Islam. Kalau Jawi muka surat 82 bab 11. Sifat-sifat ma'ani di situ. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata pengarang bab 11 sifat-sifat ma'ani. Jadi kita ingat dah pembahagian kitab yang kita mengaji ni dibahagi kepada 4. Sifat Allah dibahagikan pada 4 untuk pemahaman tuan-tuan. Itu kita faham. Yang pertama dipanggil sifat nafsiyah. Sifat yang menunjuk pada zat Allah. Ini sifat wujud satu ya. Wujud itu merujuk pada benda tu, tak ada benda lain. Ni botol ni ada. Mana sifat tu? Botol ni ya. Ada tu merujuk pada botol ni. Meja ni ada. Mana sifat ada tu? Meja tu Adanya meja ni menunjukkan adanya, dipanggil sifat nafsiyah. Adanya zat Allah itulah merujuk apa? Adanya zat Allah itu menunjukkan adanya sifat ada tu. Ada itu merujuk kepada adanya sifat Allah, adanya zat Allah Subhanahu Wa Taala, sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Kita habis bincang ada 5 sifat salbiyah. Yang mana 5 sifat salbiyah ni menafikan segala benda yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu 5 sifat salbiyah ni hanya ada pada Allah. Dia tidak ada pada makhluk. Semua yang dianggap Tuhan tu takkan, bila kita tengok dengan daripada kacamata sifat salbiyah, dia pun bukan Tuhan. Macam orang yang menganggap Nabi Isa Tuhan, Nabi Uzair Tuhan, ataupun menganggap berhala tu Tuhan. Bila kita timbang dengan neraca sifat salbiyah, tak layak digelar Tuhan. Sebab sifat salbiyah ni hanya ada pada Tuhan. Selain pada Allah, dia tidak ada sifat salbiyah. Sifat khusus bagi Allah, dan ini bagi Tuhan. Baik, yang pertama apa? Sifat salbiyah 5. Sifat ni menafikan yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, qidam. Apa itu qidam? Tidak ada permulaan. Semua makhluk ada permulaan. Nabi Isa ada permulaan, Nabi Uzair ada permulaan, berhala ada permulaan, semua ada permulaan. Matahari ada permulaan, ada orang sembah matahari. Ada yang sembah bulan, bulan ada permulaan. Yang tak ada permulaan ni, tidak ada permulaan, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dia nak menafikan Allah ada permulaan. Jadi sebut qidam. Yang kedua, baqa'. Yakni tidak ada perakhiran. Semua makhluk atas dunia ni semua akan binasa. Semua, berhala ke, Nabi Isa ke, Nabi Uzair ke, semua akan mati. Semua tuan-tuan. Jadi Tuhan sifat baqa', yakni kekal, nak menafikan Allah Ta'ala itu akan binasa. Allah Ta'ala takkan binasa. Yang binasa ni makhluk. Semua makhluk akan binasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yani Allah tak macam makhluk. Tak panjang, tak pendek, tak bulat, tak petak, tak besar, tak kecil, tak bergerak, tak diam. Mana ada makhluk macam tu? Berhala bertempat, ada bentuk. Nabi Isa manusia bertempat, ada rupa bentuk dia, ada sukatan dia, panjang pendek, tinggi dia, semua ada. Allah bukan tinggi, bukan rendah, itu semua sifat makhluk. Jadi sifat Tuhan tak sama dengan makhluk. Tuan-tuan tak boleh bayang. Yang orang duk anggap Tuhan matahari lah, bulan lah, macam-macam, itu semua makhluk bertempat dan sebagainya. Nampak? Sifat tu hanya bagi Allah. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk.
Itu yang ketiga. Yang keempat, qiyamuhu binafsih, Allah berdiri sendiri. Nak menafikan Allah Ta'ala apa? Berhajat pada makhluk. Allah berdiri sendiri. Kalau kita tahu, kita berhajat pada oksigen, berhajat pada makanan, berhajat pada rumah, berhajat pada tempat, berhajat pada masa, kita berhajat semua. Berhala berhajat pada orang yang buat dia. Nabi Isa berhajat pada mak dia, yang ni Maryam yang melahirkan dia. Nabi Muhammad SAW berhajat kepada ayah dan ibu dia, yang daripada ayah dan ibunya, lahirnya dari Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga berhajat pada makan dan minum. Muhammad makan dan minum. Para malaikat berhajat pada Allah yang menjadikan, berhajat pada tempat dan masa. Allah satu-satunya yang tak berhajat pada apa-apa. Matahari berhajat pada yang menjadikan dia, berhajat pada Allah yang meletakkan di galaksi dia. Hanya Allah yang tak berhajat pada apa-apa. Itu yang keempat. Yang kelima, wahdaniyah, esa. Esa ni maksud apa? Tidak ada bandingan bagi yang lain. Tak ada yang macam Allah. Gitu esa. Tak ada yang macam Allah dalam alam ni. Tak ada. Hanya Allah lah yang seperti Allah. Tak ada kita boleh kata dia ada sifat ketuhanan, dia ada apa ciri-ciri ketuhanan, tak ada. Divinity hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Sifat salbiah kita bincang habis. Sekarang kita nak masuk sifat ma'ani. Baik, saya dah sebut sifat salbiah hanya ada pada Tuhan saja. Adapun sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah, dia ada 4 bahagian. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Yang ada semata-mata pada Allah hanya salbiyah. Tapi sifat nafsiyah tuan-tuan pun ada. Tuan-tuan ada tak? Ada. Allah ada, tuan-tuan ada. Tapi adanya kita, adanya makhluk. Allah yang jadikan. Ada permulaan, ada perakhiran. Tapi tuan-tuan ada. Itu sifat nafsiyah. Adanya tuan-tuan merujuk pada tubuh badan tuan-tuan. Sifat ma'ani ada pada Allah, ada juga pada makhluk. Yang ada pada Allah yang layak bagi kebesaran dan ketuhanan Allah. Yang ni yang mutlak, tidak terbatas. Qa'imatun azaliyatun qa'imatun bizatillahi ta'ala. Contoh, melihat, tuan-tuan melihat. Sifat ma'ani melihat, tuan-tuan melihat Allah, melihat. Tapi melihat kita terbatas, Allah yang jadikan, kemudian ada kelemahan. Tuan-tuan mendengar, Allah mendengar. Mendengar, melihat, itu sifat ma'ani lah. Berkata-kata, tuan-tuan berkata-kata, Allah berkata-kata. Tapi berkatanya Allah, melihatnya Allah, mendengarnya Allah, seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungan. Bukan macam kita. Kita melihat, mendengar, kita berhajat kepada Allah yang jadikan. Kita berhajat kepada mata, telinga, gegendang. Kita berhajat. Allah tak berhajat pada telinga, mata dan sebagainya. Allah mendengar dan melihat. Itu sifat ma'ani. Maknawiyah sifat keadaan. Contohnya tuan-tuan ada sifat melihat dan tuan-tuan mampu melihat. Betul tak? Macam sekarang tuan-tuan sedang melihat sifat keadaan. Cuma kita ni sifat maknawiyah kita ni lemah lah. Bila kita tidur kita dah tak melihat. Allah dia tak tidur, sentiasa melihat. Walaupun kita ada sifat melihat, masa kita tidur sifat tu tak berfungsi, tak ada maknawiyah. Tuan-tuan ada sifat mendengar. Sekarang tuan-tuan tengah dengar, dipanggil sifat maknawiyah. Bila tuan-tuan tengah berdengar, maknawiyah. Bila kita tidur, sifat mendengar tu ada, tapi tak ada fungsi. Betul tak? Pasal kita tidur, tidak ada keadaan mendengar. Pasal kita telah ditidur. Kita tidur. Sedangkan Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak mengantuk dan tidak tidur. Boleh lah. Maknawiyah ada pada makhluk yang layak dengan makhluk. Ma'ani ada pada makhluk yang layak dengan makhluk. Sifat apa? Nafsiyah ada pada makhluk. Tapi sifat yang ada makhluk ni Allah yang jadikan, bukan berdiri sendiri. Ada permulaan, ada perakhiran. Baik. Sekarang ni kita nak masuk sifat ma'ani lah. Baik. Sebelum tu dia tak hurai apa itu ma'ani. Ma'ani ni maksud dia sifat yang kita faham dalam akal kita. Ma'ani tu maksud dia makna yang kita faham. Contoh, kalau saya kata imam melihat, tuan-tuan faham? Maksud dia imam ada kemampuan menggunakan mata melihat sesuatu. Begitu. Sifat yang kita faham dengan akal kita. Apa fungsi sifat tu? Kita faham apa fungsi sifat tu. Kita kata dia mendengar, kita tahu dengan telinga dia boleh dengar apa yang ada di sekeliling dia. Ma'ani lah tu. Sifat yang kita faham dengan akal kita. Kalau kita kata dia pekak, contoh, dia pekak. Bila sebut pekak kita tahu, oh maksud dia apa? Dia tak mendengar. Betul tak? Kita faham makna yang ada pada dia. Sama lah hidup. Hidup mati, betul tak kan? Dia hidup lagi. Hidup kita tahu. Hidup ni maksud dia menapas lagi, hidup lagi. Sifat tu bila kita sebut kita faham.
Apa fungsi sifat tu, bagaimana sifat tu, makna dia. Kalau kita kata mati, kita tahu mati habis, roh dia tak ada. Sama sifat ma'ani, bila kita sebut Allah berkuasa, tuan-tuan semua faham. Berkuasa ni makna dia apa? Bila Allah berkuasa, Allah menjadikan langit dan bumi. Kerana Allah maha berkuasa, Allah boleh menghancurkan musuh-musuh Allah. Allah Ta'ala boleh melenyapkan semua yang menentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita faham Allah berkehendak, maka kita tahu segala benda yang jadi dalam dunia ni semua atas kehendak Allah. Tidak? Kerana Allah berkehendak. Itu panggil sifat ma'ani, sifat yang tuan-tuan faham dalam kepala. Bolehlah tuan-tuan faham apa itu sifat tu. Lagi satu, dia nak tunjuk sifat ma'ani sebagai ulama sebut kerana nak merujuk kepada hakikatnya yang memang ada dengan zat Allah. Sifat dia adalah sifatun azaliyatun qa'imatun bizatillahi ta'ala, dia panggil. Sifat yang tidak ada permulaan, dia wujud dengan zat Allah, dan dia wujud dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat tu ada. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi itulah sifat ma'ani yang merujuk pada makna yang kita faham, atau merujuk kepada makna-makna yang ada yang berdiri dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tak apa, kita tengok huraian sifat dia. Yang pertama, qudrah, Allah berkuasa. Allah berkuasa. Allah maha berkuasa melakukan suatu perkara yang harus mumkinat menurut kemahuannya. Mumkinat ni apa? Mumkinat ni selain pada Allah semua mumkinat. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Macam kita tuan-tuan, semua selain pada Allah semua mumkinat. Sekarang kita ada, kita panggil maujudat. Sebelum kita ada, macam tuan-tuan, siapa lahir tahun 1950 contoh, sebelum dia lahir, dia mumkinat. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Betul tak? Bila dia dah lahir, kita panggil dia maujudat. Dia dah ada. Dia ada. Katakanlah dia meninggal tahun 2050, umur 50 dia mati. Dia dah makdum, dia dah tak ada. Itulah mumkinat. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mumkinat ni merujuk pada benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sama ada dia ada ke dia tak ada ke, dia mumkinat. Macam tu. Tapi bila ada, kita panggil maujudat. Macam kita lah, kita maujudat, tapi sampai masa kita hilang, makdumat. Pendek kata, mumkinat ni selain pada Allah. Kenapa panggil mumkinat? Sebab makhluk Allah yang jadikan dengan kehendak dan iradah Allah. Adapun Allah kita tak panggil mumkinat. Mungkin tu maksudnya mungkin. Kita sebut mungkin kan? Mungkin kot. Kan kita sebut mungkin. Mungkin tu bahasa Arabnya di Melayu kan? Aku tak pasti, mungkin ada kot. Kalau tanya kan, dia ada kat rumah? Mungkin ada kot. Mungkin tak ada kot. Mungkin tu perkataan Arab yang di Melayu kan. Mungkin tu boleh ada, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Allah bukan mumkinat. Sebab tu kita, bila kita hidup dunia berjalan, kita mati dunia berjalan macam tu tuan-tuan. Bukanlah makna bila kita mati tuan-tuan, dunia ni habis kacau bilau, tak. Dunia ni jalan macam biasa tuan-tuan. Kita ni tak ada apa pun. Kita sebahagian kecil daripada manusia yang duduk atas muka bumi. Tiap-tiap hari manusia mati dan manusia dilahirkan. Betul tuan-tuan? Sekarang hari ni ada orang mati. Betul tak? Ada orang mati. Kalau kat Selinsing tak ada, kat belah lain ada. Kat Perak tak ada, mungkin kat Kelantan. Kelantan tak ada, mungkin Terengganu. Kat Malaysia tak ada, mungkin luar negara. Setiap masa ada orang mati. Setiap hari ada orang mati. Setiap hari ada orang dilahirkan. Saya pernah tengok orang buat kajian. Dalam sehari berapa orang yang mati secara purata. Dalam sehari berapa orang yang dilahirkan. Dalam berapa minit berapa kapal terbang atas langit. Dan kapal terbang tak pernah tak ada atas langit. Dia pernah buat kiraan, sentiasa ada kapal terbang yang berterbang atas langit. Tak berhenti tuan-tuan. Nak ceritanya tuan-tuan, kita ni mungkin nampak berubah-ubah, betul tak? Nanti bila takdir Allah kita mati tuan-tuan, dunia berjalan macam biasa, betul tak? Dunia berjalan macam biasa. Bukanlah dengan matinya kita berlaku bencana, bumi terbelah, habis semua mati. Tak. Kita ni hanya seorang daripada 7.2 bilion manusia atas muka bumi. Nanti semua yang 7.2 bilion manusia atas muka bumi ni, lagi 100 tahun majoriti semua mati. Betul tak? Semua mati. My generasi lain. Dunia macam tu. Itu kita kata benda mungkin. Mungkin saja. Mungkin ada, mungkin tak ada. Lani hidup lagi. Esok hidup lagi tak? Mungkin kot. Mungkin. Boleh jadi lagi 10 tahun hidup lagi agak-agak. Saya pun tak pasti. Tuan-tuan pun tak pasti. Kalau saya tanya, lagi 10 tahun saya boleh jamin masih hidup. Siapa boleh pasti? Mungkin lah kot. Itu kata mungkin tu.
Mungkin ada, mungkin tak ada. Allah bukan mungkin. Allah dia benda yang wajibul wujud dia panggil, yang mesti ada. Kerana Allah lah ada langit dan bumi. Tanpa Allah tidak ada langit dan bumi. Kita ni mungkin. Baik. Jadi ada satu patah orang putih sebut, dia kata apa? World is moving with or without you. Bumi ni dia terus berjalan, keep going, betul tak? World keep going. Dunia ni sentiasa berjalan. Dia terus berkembang, berjalan, macam-macam pembangunan. Sama ada dengan kamu ataupun tanpa kamu, betul tak? Kalau ada orang dia tak mau terlibat dengan dunia, dia nak duduk rumah tidur, sedih dengan dunia, duduk kat rumah tidur. Kalau hang tak mau berniaga, orang lain berniaga. Hang tak mau kahwin, orang lain kahwin. Kalau hang kecewa, orang lain gembira. Betul tak? Kalau hang tak nak cari rezeki, orang lain cari rezeki. Kalau hang mati, orang lain hidup. Dunia macam tu tuan-tuan. Kita tak mau participate dengan dunia, dunia terus berjalan. Betul tak? Kalau hang tak mau main sembahyang jemaah, orang lain main sembahyang jemaah. Kalau hang tak mau mengaji, orang lain main mengaji. Kalau hang, macam tu dunia tuan-tuan. Dunia terus berjalan. Kadang-kadang ada orang dia sangka apa? Kalau aku mati ni, habis lah. Betul tak? Kalau lah aku duduk sini-sini aku mati, habislah orang sini-sini. Habislah, hancur ni semua. Tak. Hang mati akan main orang yang lebih hebat lagi. Betul tak? Yang menggantikan posisi hang. Dunia terus berjalan. Sebab tu kadang-kadang jangan kita ni lah tuan-tuan yang kenapa gunakan dunia untuk mencari akhirat. Sebab tu kadang-kadang kenapa ada orang bunuh diri tuan-tuan. Sebagai orang bunuh diri tuan-tuan, dia sangka dengan bunuh diri dia boleh menyebabkan orang lain sedih, kecewa dan sebagainya. Dia sangka begitu. Dia tak mati-mati lah. Betul tak kan? Orang lain pun sibuk dengan kehidupan. Dulu ada di Penang tu kan. Di Penang. Satu orang dia kena tangkap. Dia jual rokok seluduk. Rokok seluduk ni untung tuan-tuan. Saya ada kenal orang di Penang yang jual rokok seluduk. Dia ni saya tak tahu macam mana boleh terlepas tuan-tuan. Duk terlepas kerja. Kaya tuan-tuan, duit banyak. Ya rokok kan mahal, kena cukai. Bila dia beli seluduk, dia jual dengan harga yang mahal. Kaya tuan-tuan. Kaya sekaya-kayanya. Terutama orang duduk belah-belah laut ni, dia boleh seluduk rokok. Memang kaya lah tuan-tuan. Rokok ni memang murah. Cukai yang menyebabkan dia jadi mahal sangat-sangat. Jadi ceritanya orang di Penang tu, dia jual rokok seluduk, dia kena tangkap. Bila dia kena tangkap, dia kena penjara. Dia kecewa sangat. Dan dia bunuh diri. Ada dulu kan, dia tu mengaji. Orang yang mengaji dalam masjid, kuliah Ustaz Abdullah Khairi main mengaji. Dia mengaji orang Penang. Tapi kerana dia rasa kecewa sangat, dia ditangkap pasal jual rokok seluduk. Dan dia menyalahkan kerajaan masa tu. Dia menyalahkan kerajaan. Padahal kalau undang-undang, betul tak kan? Kau undang-undang, ada undang-undang, tak boleh lah buat macam mana? Betul tak? Tak boleh jual rokok seluduk. Tapi dia menyalahkan kerajaan. Jadi masa tu kerajaan Datuk Seri Najib. Jadi dia punya marah lah tuan-tuan. Sebelum dia bunuh diri tu, dia tulis. Dia buat satu warakah. Dia tulis. Macam-macam dia tulis. Jangan percaya pada kerajaan, jangan macam-macam dia tulis. Dia marah tuan-tuan. Dia tulis macam ni. Lepas tu yang tak tahan tuan-tuan, termasuk juga apa? Datuk Seri Tungguru Hadi Awang. Tungguru Hadi Awang tak tahu apa pun termasuk dalam tu. Tak tahu apa. Tungguru Hadi Awang tak boleh percaya pada Datuk Seri Najib. Dia tulis macam tu semua. Dia melaga-lagakan pula antara parti tuan-tuan. Dia tulis macam tu. Melaga-laga antara parti apa? PAS dengan UMNO tulis tu. Jangan percaya pada Datuk Seri Najib apa semua bla 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 dia tulis. Dia tulis panjang tu. Dia tulis. Panjang dia tulis. Saya rasa lah orang ni dia fikir apa? Dengan dia mati, mungkin dunia boleh menjadi apa? Mungkin dunia boleh berubah lah, mungkin boleh bergoncang dunia lah tuan-tuan, mungkin hancur apabila semua. Mungkin dia sangka begitulah kot. Dia tulis, dan surat yang panjang dia tulis tu, dia tulis banyak lah. Cerita dia tulis semua lah. Tulis semua lepas dia apa? Dia kutuk kerajaan, lepas tu Datuk Seri Tungguru Hadi Awang pun masuk dalam tu, dia tulis macam-macam. Dia tulis surat tu, dia buat dalam raga motor ni. Lepas tu dia terjun jabatan nombor 2 Pulau Pinang. Dan dia pandai berenang. Disebabkan dia pandai berenang, maka dia buat apa? Dia bubuh beg. Dia ikat beg belakang dia bubuh bata. Sebab dia pandai berenang. Jadi dia ikat beg kuat-kuat, dia bubuh bata banyak-banyak, dia lompat, terjun. Masa ni dia ada bini dan anak kecil tuan-tuan. Dia bukan gila, dia normal. Dia ada isteri dan anak kecil.
Dan dia terjun Jabatan Pulau Pinang, dan mayat dia memang tak jumpa. Pasal apa tak jumpa? Pasal diikat dengan bata badan dia. Tunggu berhari-hari, tunggu dikembung dulu. Busuk. Dia terjun. Bila dia terjun, dah kembung, baru saya tengoklah mayat. Dia orang ambil gambar, baru memang dah reput lah. Kembung dengan beg yang galah di badan dia. Kadang-kadang ada setengah orang, dia rasa macam dia ni terlalu penting untuk dunia. Betul tak? Jangan rasa macam tu, tuan-tuan. Kita ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Baik di dunia, baik di akhirat. Cuma kita yang memberi nilai pada diri kita. Betul tak? Tuan-tuan yang bagi nilai pada diri tuan-tuan. Contoh, tuan-tuan rajin main masjid, tuan-tuan bernilai. Betul tak? Tuan-tuan rajin main masjid, rajin bekerja, rajin tolong orang. Betul tak, tuan-tuan? Tuan-tuan bernilai. Tuan-tuan orang nampak tuan-tuan ada nilai. Di kampung saya, Alok Pungsu, ada satu budak tu. Masa dia 13 tahun, dia rajin kerja kat kedai Hashim Alok Pungsu. Rajin kerja. Rajin sungguh saya tengok budak ni. Mungkin dia orang susah ke, saya tak pasti. Umur 13 tahun dia kerja kedai Hashim Alok Pungsu tu. Kerja sembang mesti ada. Dia rajin sungguh saya tengok. Bila dia rajin, dia ada nilai. Betul tak? Kita tengok, bagus budak ni tu. Saya kagum tengok dia buat kerja. Kalau malas tak ada nilai. Mati buang macam tu. Kalau malas, mati buang. Hidup pun tak guna. Kita merendahkan nilai diri kita. Dia rajin, tuan-tuan. Bila dia rajin sangat-sangat, sampai tokek kedai tu berkenan dengan dia. Kahwin dengan anak tokek kedai, nampak? Dia memberi nilai pada diri dia. Bila dah kahwin dengan anak tokek kedai tu meninggal 2017. Dia ambil alih kedai. Dia jadi tokek kedai pula. Kalau kita nak merendahkan nilai macam mana? Malas habis. Kerja malas, muar malas, duduk kedai kopi sembang kuat. Dia ada orang kan, duduk kedai kopi sembang bumbang kerja malas. Duduk kedai kopi sembang bab agama, bergegak meja. Main masjid tengok muka tak ada, mana dia sembang kemain lagi kemah. Tak ada nilai, ting kosong. Kita ting kosong. Bila ting kosong kita ketuk dia gedung. Ting yang berisi kita ketuk senyap tapi dia ada isi. Kita yang memberi nilai pada diri kita. Tak, tuan-tuan, kalau di kampung tuan-tuan ada anak dara. Saya tengok ada satu pemuda ni bagus. Belajar pandai, kerja bagus, hormat orang tua, main masjid. Tuan-tuan berkenan nak bagi dia jadi menantu. Tak? Tapi tengok anak muda, kerja malas, mak bapak pun derhaka. Cakap pun lebih kurang, sembahyang pun tak. Tuan-tuan tengok, na'udzubillah. Dia merendahkan nilai diri dia. Jadi jangan sangka dengan kita mati dunia ni habis, rosak, kita ditulis. Biar apa? Bila aku mati biar dia pun menyesal. Macam dia yang tulis macam itulah. Tak, bila dia mati orang mudah tak ingat. Tuan-tuan pun tak ingat cerita dia. Orang pun tak ingat dia mati. Lantak hang mati, hang menyebut hang pilih jalan tu. Betul tak? Dia mati, semua orang kita hidup, kita pun tak. Adakah dia akan masuk dalam buku sejarah? Dalam buku sejarah pun tak masuk, tuan-tuan. Seorang pemuda yang telah mati tulis macam ni, tak. Mati ya. Habis tu yang masuk dalam buku sejarah siapa? 2. Pertama, orang yang betul-betul baik. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, betul tak? Pemimpin yang baik-baik. Satu lagi yang jahat. Jahat sangat. 2. Jahat sikit-sikit tak masuk dalam buku sejarah, tuan-tuan. Jahat sikit-sikit orang tak tengok, biasa jahat, orang lain pun jahat juga. Kalau jahat sungguh macam Hitler, okey. Mao Zedong, jahat sungguh. Joseph Stalin, ini jahat lah. Joseph Stalin, dia berapa juta dia bunuh. Mao Zedong berapa juta dia bunuh. 55 juta dia bunuh Mao Zedong. Disebabkan dia 50 juta mati rakyat Cina. Joseph Stalin waktu apa revolusi Bolshevik mati 20 juta lebih, 20 juta mati. Apa lagi, tuan-tuan, tu Hulagu Khan, Genghis Khan, waktu dia besarkan empayar Mongol, dia bunuh orang 46 juta. Jahat sungguh orang kenang, baik sungguh orang kenang. Kalau suam-suam kuku, mati ya. Orang tak kenang. Sorry lah, betul tak? Orang tak kenang pun. Tapi ada orang kadang-kadang dia rasa dia macam penting. Dia rasa, dia tengok muka dalam cermin, rasa macam tanpa aku ni dunia habis lah. Tak adalah, hang perasan je. Hang yang memberi nilai pada diri hang. Baik, tuan-tuan, tak apa. Kemudian, tuan-tuan, menurut kemahuannya, sifat ini menunjukkan ada kuasa Allah pada azal lagi. Saya sebut kat tuan-tuan, azal apa? Azal ni maksud dia tidak ada permulaan, itu saja. Tuan-tuan tak boleh fikir, macam mana tak ada permulaan? Kenapa kita tak boleh fikir?
Kerana kita makhluk. Semua makhluk ada permulaan. Bila-bila kita nak fikir sesuatu yang tidak ada permulaan, kita tak mampu fikir. Betul lah tu. Memang tak mampu fikir pun. Pasal yang kita mampu fikir hanya makhluk. Untuk Allah, bukan kita fikir bagaimana. Kita beriman. Betul tak? Kita beriman. Oh, Allah Ta'ala wujud, tidak ada permulaan. Cukup. Jangan tuan-tuan fikir X kali Y, Z, macam mana tak ada permulaan. Tak payah buat kiraan fizik. Fizik tak boleh lah tuan-tuan. Dia beyond tuan-tuan. Dia melebihi fizik lah. Fizik tu termasuk dalam ruang lingkup ilmu manusia yang terbatas. Ilmu manusia yang terbatas ni tak boleh mencapai tentang hakikat zat Allah. Bukan suruh fikir lagu mana, suruh beriman. Beriman sudahlah. Ini duk fikir, jadi peninglah. Kuasanya adalah mutlak untuk mengadakan atau meniadakan suatu perkara yang mungkin. Yang ni dipanggil apa? Ijad dan i'dam, Arab kata. Ijad mengadakan, i'dam meniadakan. Macam kita, Allah yang menjadikan kita. Nanti sampai masa tuan-tuan ajal Allah meniadakan kita pun matilah tuan-tuan. Habislah kita, datang generasi yang lain. Dan datang generasi mungkin yang semua ada pengganti tuan-tuan. Pengganti. Setelah mati kau ni ada pengganti dia. Cuma adalah orang kalau dia hebat sangat kita tahu tidak ada pengganti. Macam imam-imam mazhab. Dia mati tak ada pengganti. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Matinya dia pun tak ada pengganti tuan-tuan. Kerana keilmuan mereka dan usaha mereka yang luar biasa. Imam ulama-ulama hadis yang nama mereka diabadikan. Orang yang betul-betul tuan-tuan, masa dia digunakan untuk ilmu. Orang-orang lagu ni tuan-tuan. Orang yang bagi dia patah tak berganti tuan-tuan. Ada orang macam tu. Tapi kalau kita yang biasa-biasa ni tuan-tuan, Allah, kita mati banyak lagi yang lebih baik yang datang ganti. Tapi kalau orang yang betul-betul baik, susah untuk kita mencari ganti. Baik, kemudian dan tidak pula melalui apa-apa perantaraan. Tidak perantara. Kita semua perantara tuan-tuan. Tuan-tuan nak buat rumah kena guna simen, bata, kayu, semua guna perantara. Allah Ta'ala menjadikan daripada tidak ada, daripada kosong kepada ada. Kuasanya tidak terbatas dan tidak dapat dibandingkan dengan suatu pun. Itulah Allah Maha Berkuasa. Kuasa Allah tidak terbatas dan tidak dibandingkan. Baik, kemudian sifat qudrah ini berhubung. Ta'aluk ni berhubung, ada yang kata berfungsi dengan perkara yang mungkin, yang harus sahaja, secara memberi taksir, memberi kesan kepada suatu, sama ada mengada atau mentiadakan, dan tidak bertakluk pada perkara wajib dan mustahil. Yang ni falsafah nak ni. Saya malas nak hurai, tapi dalam kitab memang sebut. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Faridatul Faraid, Bakuratul Amani, itu lagi mendalam. Ustaz Isyam ada mengajar ni kan. Ustaz Isyam ni pandai. Ustaz Isyam kelebihan dia bab-bab kitab Jawi dia hebat. Ustaz Isyam. Baik, jadi kalau tuan-tuan tengok dia boleh buka kitab Faridatul Faraid, Bakuratul Amani, dia perbahasan dia lagi mendalam lah. Baik, tapi ni cerita ni perkara-perkara wajib dan mustahil. Ini falsafah. Saya sebut kat tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah apa benda yang tak bertakluk tu. Tidak ada kaitan sifat qudrah ini dengan sifat benda yang wajib dan mustahil. Dia pening lah, mulai pening. Siapa tu? Dia macam ni. Sifat wajib dan mustahil ni, benda pertama, wajib ni memang mesti ada. Tak boleh tak ada. Mustahil, benda yang mustahil ada. Akal tak boleh terima ada. Contoh benda yang wajib apa? Allah wajib ada. Boleh tak Allah matikan diri dia? Tu contoh soalan ni. Itu soalan. Ini semua falsafah. Itu saya malas nak sebut falsafah. Tapi benda tu memang ada dalam perbahasan pada dulu lagi. Golongan etis dia main. Boleh tak Allah matikan diri dia, bunuh diri dia? Ini soalan dia. Boleh ke tak boleh? Soalan dia. Jawapan yang saya ingat macam-macam jawapan lah orang bagi. Macam-macam jawapan lah. Jawapan itu bukan, pertama saya mengaji ada ustaz kata itu bukan kerja Allah. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak melakukan benda yang sia-sia. Betul tak? Bunuh diri ni, bunuh diri orang ke? Orang kalau bunuh diri pun tak elok tuan-tuan. Betul tak? Orang bunuh diri, Tuhan bunuh diri. Tuhan apa bunuh diri tuan-tuan? Itu benda yang mustahil tuan-tuan. Wajib ada, Allah wajib ada. Allah wajib berkuasa. Allah wajib esa. Boleh tak Allah Ta'ala buat satu Tuhan lagi? Ni soalan dia. Benda yang mustahil. Mustahil ada dua Tuhan. Mustahil pada akal. Boleh tak Allah Ta'ala buat dua Tuhan? Satu lagi Tuhan macam dia juga. Ini memang soalan dia banyak tuan-tuan. Sangat banyak. Ini orang panggil etis main tanya kita soalan. Pertama, dia masalah. Dia bukan masalah tu. Masalah pada soalan.
Kenapa kita kata masalah pada soalan? Kalau dah mati bukan Tuhan, betul tak kan? Tuhan tu dia maha hidup dan dia tak mati. Boleh tak Tuhan bunuh diri? Ini soalan apa? Bila bunuh diri dia bukan Tuhan. Soalan orang tanya, boleh tak Tuhan tu bukan Tuhan? Macam mana? Kalau orang tanya tuan-tuan, boleh tak Tuhan tu bukan Tuhan? Ini soalan apa? Tuhan mestilah Tuhan. Boleh tak Tuhan itu bunuh diri? Ini soalan apa? Tidak layak bagi Tuhan kita sifat dengan bunuh diri. Boleh sama juga dia kata, boleh tak Tuhan menjadikan satu Tuhan yang macam dia? Boleh tak Allah buat Allah satu lagi? Kita nak jawab apa? Nak kata tak boleh? Tak boleh. Allah Ta'ala lemah tu. Tu dia kata tak bertakluk. Dan ini tidak berkaitan dia panggil. Tidak berkaitan macam tu. Tapi kalau kita nak jawab tuan-tuan, sebenarnya soalan ni salah pada soalan. Kenapa soalan dia salah? Boleh tak Tuhan menjadikan Tuhan satu lagi? Kat mana salah ni? Bila Allah jadikan, maka dia bukan Tuhan, dia makhluk. Dia ada dua. Khalik ni pencipta. Makhluk yang dicipta. Kita ni semua makhluk yang dicipta. Makhluk tu yang dicipta. Khalik siapa? Allah yang mencipta. Kalau dia kata boleh tak Allah Ta'ala cipta satu Allah lagi, bila Allah Ta'ala cipta maka dia makhluk, betul tak? Macam mana makhluk nak bersifatkan ketuhanan sedangkan dia makhluk? Dia dijadikan oleh Allah. Dia makhluk. Tuhan bukan yang dijadikan. Nampak? Tuhan bukan yang dijadikan. Tuhan itu ada dengan sendirinya tuan-tuan. Tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tidak berhajat pada apa-apa. Itu baru Tuhan. Macam saya sebut kat tuan-tuan dulu, ingat tak? Kawan saya Ahmad melahirkan anak. Tuan-tuan fikir, kawan saya Ahmad melahirkan anak. Tuan-tuan fikir logik. Kawan saya Ahmad melahirkan anak. Anak lelaki ke perempuan? Jawab. Soalan tanya, kawan saya Ahmad melahirkan anak di hospital Taiping, anak lelaki ke perempuan? Jawab. Laki mana melahirkan anak? Tuhan mana yang dijadikan? Tidak. Ta'rif Tuhan ni tak dijadikan, Tuhan yang menjadikan. Soalan tu salah tuan-tuan. Sama juga dia soalan lagi, dia tanya, boleh tak Allah Ta'ala buat satu benda yang besar dan berat sampai dia pun tak larat angkat? Soalan dia. Boleh tak Allah Ta'ala buat satu benda yang sangat besar dan berat sampai dia tak larat angkat? Macam kita buat apa? Macam kita kalau buat rumah. Masa kecil, simen kita boleh angkat. Kita dah jadi rumah, kita tak larat angkat. Mana ada orang larat angkat rumah tuan-tuan? Orang bina badan tak boleh angkat rumah. Kita boleh buat lori tuan-tuan. Tapi manusia tak larat angkat lori. Kalau guna kekuatan dia tak mampu. Kena guna akal kan, pakai mesin dan sebagainya. Soalan tu salah. Allah Ta'ala boleh buat sesuatu yang sangat besar dan sesuatu sangat berat, dan Allah sentiasa berkuasa pada dia. Macam tu. Kalau kita kata Allah Ta'ala buat satu benda yang berat dan sangat besar sampai dia tak larat angkat, soalan kontradik. Macam mana dia buat dengan dia tak berkuasa? Mustahil. Kalau Allah Ta'ala mampu buat, sudah semestinya Allah Ta'ala mampu menghancurkan dan mengadakan. Allah Ta'ala yang menjadikan. Ini semua soalan tentang soalan iblis naknya. Soalan iblis supaya kita apa? Jadi pening. Itu yang iblis pernah tanya kat Nabi Idris. Ingat waktu Nabi Idris tengah jahit baju, iblis tanya soalan. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan bumi ke dalam lubang jarum? Soalan iblis. Boleh tak Allah Ta'ala masukkan bumi dalam lubang jarum? Kalau nak kata tak boleh, Allah Maha berkuasa. Kalau nak kata boleh, lubang jarum tu kecil, bumi tu besar, lagu mana nak masuk? Maka Nabi Idris tengok, dia tahu ini iblis. Dia tengok, dia tahu ini iblis yang menggoda Nabi Adam AS. Nabi Idris kata mai dekat sikit. Dia mai dekat. Nabi Idris kata bahkan lebih kecil daripada itu pun Allah Ta'ala mampu, dan Allah Ta'ala, dan dia tikam mata sebelah mata iblis ditikam oleh Nabi Allah Idris. Nabi Idris tikam mata iblis, buta sebelah. Ya, Allah Ta'ala berkuasa. Macam mana? Allah sama ada Allah Ta'ala besarkan lubang jarum ataupun Allah kecilkan bumi sehingga boleh masuk ke dalam lubang jarum. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Baik, kemudian tuan-tuan, itu yang kata tidak takluk dengan benda-benda yang cuma tuan-tuan nanti kita sebut ada satu isu yang
Etis lah ni tuan-tuan kalau tahu, etis lah ni berkembang. Di Malaysia pun dah ada orang Melayu yang tak malu dia ijtihad etis. Etis ni maksud dia tak percaya dengan Tuhan. Dia tak percaya dengan semua agama. Etis ni menganggap agama ni direka oleh penganut dia. Agama tak ada, penganut dia yang reka. Itu bagi etis lah. Sama juga Tuhan. Tuhan bagi dia etis, kata mana ada Tuhan maknanya. Orang Islam yang mengadakan Allah, bukan ada pun. Manusia yang menjadikan. Orang Hindu mengadakan Tuhan ni, orang Kristian mengadakan Tuhan ni. Padahal Tuhan tu bukan ada pun. Mereka yang reka. Itu bagi orang etis. Nanti kita jawab tuan-tuan. Baik, kita tengok apa dalil daripada Al-Quran. Firman Allah ayat 38. Walaqad, ni surah Qaf, dia tak sebut surah. Surah Qaf ada tuan-tuan. Surah ayat 38, surah Qaf tuan-tuan. Surah Qaf. Walaqad khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayamin wa ma massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari, dan kami tidak terasa penat dan jemu. Allah Ta'ala tak penat dan jemu. Kenapa turun ayat ni? Pasal orang Yahudi kata Allah Ta'ala penat. Allah menjadikan langit dan bumi, banyak ayat Quran sebutkan fi sittati ayamin. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menjadikan langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya dalam masa 6 hari. Start pada hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Siap semua. Langit bumi semua siap. Kemudian hari Sabtu, hari yang ke-7. Kata orang Yahudi, hari ke-7 Allah Ta'ala duduk atas arasy pasal tak larat. Penat. Ini orang Yahudi yang sebut. Dia sebut Allah memang 6 hari start. Allah Ta'ala buat hari Ahad. Start hari Ahad. Ahad ni daripada Ahad bahasa Arab. Ahad 1. Isnin daripada Isnani 2. Selasa daripada Salasah 3. Rabu daripada Arbi'ah 4. Khamis daripada Khamsah 5, hari yang ke-5. Jumaat tak? Jumaat lah. Bukan nak kira. Tapi Sabtu macam daripada Sab'ah yang ke-7. Sajidul Alam Jumaat lah. Dipanggil katanya Jumaat ni dipanggil nama Jumaat pasal hari kita berkumpul. Betul kan, kita berkumpul sembahyang Jumaat daripada jamaah tu kumpul. Hari Jumaat, hari kita berkumpul sembahyang Jumaat. Tapi hari Jumaat tu hari yang ke-6. Hari yang ke-7 hari apa? Sabtu. Bagi orang Yahudi, Allah cipta langit dan bumi apa semua ni semasa 6 hari. Jadi Allah Ta'ala tak larat, penat. Allah Ta'ala duduk di atas arasy rehat. Maka orang Yahudi panggil hari Sabtu sebagai hari Yaumur Rahah. Orang Yahudi panggil. Itu orang Yahudi mengutamakan hari apa? Sabtu. Hari ni hari rehat. Pas hari rehat, Allah rehat. Penat. Orang Yahudi. Orang Kristian hari Ahad. Kalau orang Yahudi dia hari Sabtu. Hari rehat dia panggil. Kenapa hari rehat? Tuhan rehat. Maka turun ayat ni. Sesungguhnya kami menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan kami tidak terasa penat dan jemu. Tak penat dan tak jemu. Ama massana min lughub. Ayat ni turun untuk menempelak golongan Yahudi. Firman Allah Ta'ala lagi ayat 80 surah Al-Mu'minun. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala taqilun. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan baginya pertukaran malam dan siang, tidakkah kamu berfikir? Allah yang menghidupkan dan mematikan. Habis itu malaikat tu perantara, hakikatnya Allah. Yang bagi rezeki Allah. Mikail turun, Mikail perantara saja, hakikatnya Allah. Perantara tuan-tuan. Baik, kerana yang menggerakkan, memberi kemampuan pada Mikail, semua Allah yang menggerak dan memberi kemampuan, semua dengan izin Allah tuan-tuan. Tak bergerak satu zarah melainkan dengan izin Allah. Baik, hatta tuan-tuan dapat gaji, tiap 25 masuk gaji, hakikatnya daripada Allah. Daripada Allah. Yang kita dapat melalui bank, itu semua perantara saja. Boleh tak rezeki tu hilang? Boleh. Sekelip mata tuan-tuan. Macam di Ukraine, tiba-tiba Rusia serang, betul tak? Rusia serang tuan-tuan, habis. Betul tak? Habis semua pakat lari, jadi ramai yang menjadi pelarian.
Kita boleh tuan-tuan. Kalau musuh mai tak perlu serang pun, dia hack sistem kita je. Sistem gaji kita, kita punya data-data gaji, data-data nama penjawat awam apa semua ni kena hack. Sistem perbankan kita kena hack. Sekelip mata je tuan-tuan, gaji tak masuk. Nama tuan-tuan hilang habis dalam data. Boleh. Kalau benda tu berlaku sekelip mata. Kalau Allah Ta'ala tak jaga tuan-tuan, tak menghalang jadinya musibah. Musibah datang tuan-tuan, sekelip mata. Yang gaji 25 tu tak masuk dah. Kita kena bom ke, pusat data kita kena bom ke, musuh bom kita punya pusat data, habis sekelip mata. Sebab tu jangan kita bila dapat gaji 25 kita rasa bukan daripada Allah. Tak, dia hakikatnya daripada Allah yang memberikan keamanan, menggerakkan hati manusia, semua bergerak zarah, semua dengan izin Allah tuan-tuan. Perantara yang kita tengok ni perantara, semua hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah ayat 20 surah Al-Maidah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala-galanya. Baik. Ada satu isu kita tuan-tuan. Dipanggil Epicurus paradox. Epicurus ni seorang pemikir daripada Yunani hebat. Lahir pada 341 Hijrah dan 341 tahun sebelum Masihi, dan dia meninggal pada tahun 270 tahun sebelum Masihi. Umur dia lebih kurang dalam 71 tahun dia mati. Epicurus ni sangat disukai oleh etis-etis. Di gerakan di Arab lah ni agak kuat, golongan dipanggil golongan mulhidun, golongan yang tak percaya pada Tuhan. Satu lagi agnostik dengan etis ni lebih kurang lah. Agnostik dengan etis ni tak percaya Tuhan. Agnostik ni dia macam apa, dia tui ke hampa ni, dia macam tu. Dia macam 50-50. Tui ke hampa ni sembah Allah, tui ke jenis betul-betul ni, tui ke aku tak pernah dengar pun, jenis ni. Dia jenis macam apa, 50-50. Dia dengan etis lebih kurang etis ni. Tuan-tuan cakap dia lebih kurang cuma dia ni macam 50-50. Nak percaya tak percaya, macam belagak sikit lah, belagak kepala sikit macam tu lah. Agnostik, semua benda dia dipersoalkan, betul ke macam tu lah. Dia macam sentiasa menafikan apa benda. Bab agama ni dia sentiasa menafikan. Bab dunia tak nafi pula, bab agama tuan-tuan. Itu kata-kata penipuan syaitan tu. Jadi tuan-tuan, Epicurus ni dia pernah buat satu persoalan yang sampai hari ini tuan-tuan orang masih lagi guna. Bagaimana dia menolak kewujudan Tuhan. Epicurus kata, pertama tuan-tuan, kita tengok kat dunia ni banyak kejahatan kan, kezaliman dan kejahatan, sama ada pada haiwan ataupun pada manusia, betul tak? Umat Islam dibunuh, ditindas, banyak kezaliman, pembohongan dan sebagainya. Kata Epicurus, dia kata sekiranya Tuhan ini, Tuhan disebut Tuhan, semua Tuhan, tak kira agama apa pun, sebab dia tak percaya Tuhan. Dia kata kalau Tuhan ni ada dan Tuhan ini berkehendak untuk menghilangkan segala kezaliman, kejahatan, pembohongan atas dunia ni, tapi dia tak mampu. Tuhan ni berkehendak nak menghilangkan kejahatan dan kezaliman yang berlaku kat dunia, tapi dia tak mampu. Maka dia bukan Tuhan yang berkuasa. Betul tak? Maka dia tak berkuasa. Maksud dia apa? Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kalau dia berkehendak nak hilangkan segala kejahatan atas dunia ni dan kezaliman, dan dia tak mampu, dia bukan Tuhan, sebab dia tak mampu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia kata kalaulah Tuhan ni dia memang nak menghilangkan apa, dia mampu, sekiranya Tuhan ni mampu menghilangkan segala kejahatan dan kezaliman dalam dunia ni, tapi saja dia tak buat, dia biar saja, dia tak buat, dia biar. Dia kata apa? Itu Tuhan yang nakal. Ialah nampak orang kena tindas, biar. Nampak orang kena zalim, biar. Dia kata Tuhan tu nakal, suka tengok orang kena zalim. Nampak kepala dia tuan-tuan. Ni cerita ni ribu tahun tuan-tuan. Ribu tahun dah ni. Dah hampir 3,000 tahun. 200 tahun lebih. Jadi tuan-tuan, itu yang kedua. Kemudian dia sambung, dia kata apa? Sekiranya Tuhan itu dia berkehendak menghilangkan kejahatan dan kezaliman kat dunia ni, dan dia berkuasa, dia berkehendak dan dia berkuasa. Tuhan itu berkehendak dan dia berkuasa menghilangkan segala kezaliman, kejahatan atas dunia ni. Kenapa banyak kezaliman dan kejahatan? Betul tak? Nampak sekarang ni punya banyak kezaliman dan kejahatan. Ramai orang Islam yang dibunuh di India, di China, tuan-tuan. Umat Islam ditindas di Syria, di Palestin. Kita banyak kezaliman. Jadi nak kata apa? Jadi Tuhan tak ada. Dia nak kata itu lah, Tuhan tak ada. Itu yang kezaliman dan kejahatan banyak.
Dia tak faham tuan-tuan. Apa yang dia tak faham? Dia tak faham bahawasanya manusia ini Allah Ta'ala telah memberikan dia akal, dan Allah Ta'ala memberikan manusia kemampuan untuk memilih. Kita pilih jalan yang baik, maka Allah Ta'ala beri balasan kepada kita syurga. Jika kita pilih jalan yang jahat, maka kita akan dibalas jahat. Allah Ta'ala dah bagi dah tuan-tuan. Dia beri kita jalan. Kita yang ambil amanah tu, semua orang tahu. Kenapa berlaku kejahatan dan kezaliman? Kerana manusia. Betul tak? Manusia yang buat. Itu dalam Quran sebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydikum. Terzahirlah segala kerosakan di darat dan di bumi kerana tangan-tangan manusia. Manusia Allah Ta'ala dah berikan kemampuan untuk memilih. Tapi adakah Allah Ta'ala biar? Tak. Pasal apa? Jangan lupa hidup yang kedua. Betul tak? Masalah Epikurus, dia tak percaya akhirat. Itu masalah. Sedangkan Allah Ta'ala ni dia ada hidup dunia dan hidup akhirat. Dunia ni sikit saja, tak apa. Hang zalim, hang jahat, hang tindas, akhirat ada. Betul tak? Situ akan dibalas segala-galanya, kekal selama-lamanya. Masalah Epikuris pasal dia tak percaya akhirat. Tu jadi lagu tu. Dia ingat dunia habis cukup. Tak. Keadilan Allah mencakupi dunia dan akhirat. Yang dia buat jahat kat dunia sikit saja, hang tunggu akhirat lagi. Orang yang kena zalim kat dunia, sikit je hang kena zalim. Hang tunggu nanti nikmat syurga lebih lagi daripada apa yang hang kena kat dunia dulu. Jadi tuan-tuan ingat akhirat. Kita beriman pada akhirat, tak timbul dah isu-isu Epikurus ni. Tak ada isu. Tak ada lah. Dunia ni tempat kita diuji. Ada orang pilih jalan jahat, dia tunggu kat akhirat di tempat dapat balasan dia. Ada orang pilih jalan baik, tunggu ada balasan baiknya di akhirat. Begitu tuan-tuan. Habis tuan-tuan, insya-Allah. Saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan baca iradah. Ini Allah berkehendak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarraqana ba'd tafarraqa ma'suma taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matuna wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka. Alhamdulillah rabbil alamin.